Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada korang yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video aku. So, hari ni aku akan kongsikan kepada korang satu teknik temuduga Institut Pendidikan Guru IPG yang lulus. So kalau korang ni dah follow aku sebelum ni, mungkin korang dah tahu, ataupun yang korang baru je kenal aku merupakan seorang pelajar IPG dekat IPG Kampus Ilmu Khas, yang mana aku antara batch yang first lah untuk menduduki temuduga secara atas talian. So hari ni aku akan tunjukkan macam mana aku prepare diri aku untuk interview masa tahun lepas punya pengambilan. Dan juga video untuk aku punya interview tu pun aku akan sediakan. Korang boleh tekan dekat link dekat description, ataupun korang boleh tunggu sampai akhir video ni, korang boleh tekan video tu. So first kali aku nak ingatkan kepada korang bahawa aku tak sure sama ada format yang aku akan tunjukkan kepada korang hari ni sama dengan format yang tahun ni punya format lah. Sebab aku takut dia punya pemakahan tu berubah, kriteria yang IPG nak tu berubah. So aku nak minta tolong korang, jangan 100% ambil apa yang aku cakap. Korang kena compare balik video aku ni dengan pemakahan yang IPG tetapkan. Alright, so untuk interview, okay dengar maksimum 8 minit. Kalau nak lebih pun boleh 5 saat, ataupun nak kurang 5 saat je. Tak boleh lebih daripada tu ataupun kurang daripada apa yang aku cakap tu. So memang kena praktis betul-betul lah. Dan juga yang paling penting, yang ni ramai kecundang sebenarnya, perlu rekod keadaan melintang. Macam video aku sekarang melintang, bukan menegak macam TikTok tu kan, dia menegak kan. So jangan buat macam TikTok. Ini interview, so kena rakam secara melintang. Untuk interview kali ni, aku dah bagikan kepada 6 fasa, yang mana ke-6 perkara ni korang kena sebutlah dalam interview korang nanti. Which is yang pertama, fasa 1, iaitu pembukaan. Fasa 2, biodata diri. Fasa 3, pencapaian co-curriculum. Fasa 4, kenapa anda ingin menjadi seorang guru. Fasa 5, simulasi pengajaran. Dan yang terakhir, fasa 6, iaitu memaparkan sijil co-curriculum. Baiklah, korang kena dengar baik-baik. Untuk fasa 1 iaitu pembukaan. Macam biasa pembukaan, ucapan terima kasih kepada ahli panel. Korang cakaplah sikit kerana sudi meluangkan masa dan memberi ruang kepada saya untuk berada dalam temuduga kali ini. Ringkas-ringkas. So yang ni aku suggestkan hanya 15 saat sahaja. Okey, fasa 2 iaitu biodata diri. So perkara yang korang kena sebut ialah pertama, nama penuh, kad pengenalan, sekolah dekat mana sebelum ni, sekolah menengah lah, jangan sampai sekolah rendah, dan menetap di mana, yang semasa lah, yang terkini. Jangan ambil rumah yang saudara mara punya. So untuk fasa kedua biodata diri ni, korang just ambil dalam 20 saat saja. Okay, untuk fasa 3 pula, pencapaian co-curriculum. Yang ni korang kena ambil yang tertinggi. Aku cadangkan korang ambil sebanyak 3 saja. Contoh kalau ada pencapaian di peringkat kebangsaan, contoh korang ada menyertai pertandingan bola sepak, korang masukkan 1 dan ambil lagi 2 yang tertinggi, mana-mana lah. Contoh kalau korang ada sijil peringkat kebangsaan, okay, ni tips kan. Kalau korang ni just penyertaan, nanti bila korang sebut, korang jangan sebut penyertaan tu, korang sebut je yang saya menyertai pertandingan bola sepak di peringkat kebangsaan. habis lah. Kalau ada pencapaian, baru sebut. Kalau penyertaan tak payah sebut. Sebab kita nak promote diri ni. Kalau sebut saya sertai penyertaan je, so nampak dah macam downgrade diri sendiri. So itu trik lah. Dan masa yang aku cadangkan untuk pencapaian co-curriculum ni hanya 45 saat je. Okey, fasa keempat, kenapa anda ingin menjadi seorang guru. Dalam ni aku boleh kata yang korang kena tipu-tipu sikit. Sebab dalam fasa 4 ni korang kena ceritakan kenapa korang nak jadi seorang guru. Okay, aku boleh bagi contoh. Yang pertama, kerana guru ni merupakan cita-cita saya sejak dari zaman sekolah rendah lagi. Itu contohlah kan. Okay, kenapa? Sebab saya terinspirasi kepada seorang guru saya ni kerana dia banyak menolong saya ketika saya susah, dan saya berhasrat untuk menjadi seperti beliau yang mana membantu orang lain.
Itu contoh. Okay, kita kena tunjukkan kenapa kita ni memilih profession guru untuk jadikan sebagai kerjaya kita. So untuk masa yang diperuntukkan, aku cadangkan 1 minit saja. Alright, kita dah masuk ke fasa yang kelima, yang mana bagi aku yang ni paling penting lah, iaitu simulasi pengajaran. Okay, yang ini adalah kriteria yang paling penting untuk lihat sama ada korang ni lulus ataupun tidak temuduga ni. Yelah, korang kan nak jadi cikgu, so memang penting lah pengajaran ni. Okay, jadi untuk simulasi pengajaran ni, korang boleh pilih sama ada 2, iaitu kaedah penceritaan ataupun yang kedua melalui pengajaran akademik. Okey, untuk kaedah penceritaan, just cari cerita-cerita teladan. Contohnya sang kancil dengan sang buaya kan. Arnab dengan kura-kura. Cerita kanak-kanak yang kanak-kanak suka dengar tu. Ataupun yang kedua, kaedah pengajaran akademik. Yang ni mana-mana yang murid-murid belajar dekat sekolah rendah lah. So yang ni korang kena cari sikit maklumat tentang apa yang murid-murid sekolah rendah belajar. Dalam buku teks lah, korang boleh pinjam dengan adik-adik ke ataupun anak jiran ke kan yang ada sekolah rendah lagi, ataupun cari je dalam internet. Kalau korang pilih kaedah pengajaran, korang kena ajar berdasarkan option korang lah. Kalau korang ni dapat BM, ajar BM. Kalau dapat matematik, ajar yang matematik. PJ ajar PJ. Macam tu lah, jangan korang cross pula. Tiba-tiba dapat BM nak ajar matematik kan. Okey, dalam simulasi pengajaran ni, perkara yang dilihat adalah bagaimana anda menyampaikan sesuatu penerangan tu untuk memastikan murid-murid ni faham. Sebab kita kena ingat, bila jadi seorang guru, bukan kita seorang je yang faham. Tugas kita adalah untuk memahamkan murid kita, untuk memahamkan orang lain. Kita bukan doktor. Doktor, yes. Doktor dia kena faham dia seorang je. Sebab kalau nak bedah, dia je yang bedah. Dia tak minta orang lain yang bedah. Tapi kita sebagai guru, kita kena memahamkan orang lain. Kena ingat benda tu. So, macam mana nak tahu sama ada kaedah yang korang gunakan ni betul-betul dapat difahami oleh murid-murid? Sebab bila korang dah start simulasi pengajaran ni, korang kena anggap depan korang ni, okay, macam aku sekarang depan, aku kena anggap depan aku ni ada murid-murid. So kena tengok macam ni lah. Okay, murid-murid faham? Okay, macam tu kaedah nanti bila korang dah start interview. Okay, dengar baik-baik apa yang korang kena buat. Pertama, korang kena cari satu topik untuk korang buat kaedah pengajaran nanti. Tak kisahlah penceritaan ataupun pengajaran. Cari topik yang memang korang dah confirm korang nak buat yang tu nanti interview. Jangan tukar-tukar pula, nanti susah. Dan pilih satu topik yang korang rasa, okay, yang ni aku dapat terangkan, memang aku percayalah benda ni. Kalau terangkan tu memang semua orang faham. Okay, bila dah dapat, korang rangka cantik-cantik. Rangka, macam mana rangka ni? Korang buatlah dalam satu kertas besar ke kan. Kertas mahjong, tahu kertas mahjong yang besar tu. Dalam tu korang tulis gunakan pen warna-warni ke, ataupun ada tampal-tampal kertas warna-warni ke. Itu salah satu kaedah untuk pastikan murid ni faham. Ataupun nak lagi cantik ke, buat satu slide, buat dalam PowerPoint, pasang projektor, share kat depan, terpulang. Itu kreativiti masing-masing. Okey, bila korang dah rangka siap-siap cantik, dah buat slide ke kan, minta tolong adik-adik ataupun abang-abang untuk dengar simulasi pengajaran korang. Bila dia dengar, korang kena pastikan dia orang ni betul-betul faham. Kalau sebaiknya minta tolong adik lah. Adik darjah 1, 2 ke, lagi senang kan nak tengok. Okay, ajar dia orang, tengok dia orang faham ke tak. Kalau dia orang macam blur-blur sikit, okay, baiki sikit. Baiki, ajar balik. Bila korang dah betul-betul rasa, okay lah, dia dah faham ni. Alright, tetapkan kaedah tu, simpan dan gunakan untuk korang rekod interview nanti. Okay, selain daripada tu, penting juga komunikasi dua hala. Korang kena sentiasa bertanya kepada murid. Contoh depan aku ada murid. Cik Ali, faham tak apa yang cikgu ajar? Ada siapa-siapa nak tolong Ali ke? Oh, Aini, apa? Aini nak tolong apa? Oh, pandai Aini, bagus. Ya, itu contoh. Sebab kita nak tahu sama ada murid ni dia faham ke tak apa yang kita ajar. Kalau kita belajar ajar seorang-seorang, itu namanya syok sendiri. Bila syok sendiri, tak boleh jadi cikgu lah. Sebab kita nak fahamkan murid, bukan kita seorang je yang faham. Selain tu juga intonasi suara, bukan sekadar kuat semata-mata,
Contoh. Hari ni cikgu nak ajar matematik pecahan. Itu dah macam kawat. Kita tak nak berkawat, kita nak mengajar. Intonasi macam mana yang nak? Kena ada turun naik. Contoh. Okey murid-murid, hari ni cikgu nak ajar matematik pecahan. Murid-murid nak tahu tak pecahan ni macam mana? Macam tu. Kita kena ada intonasi yang kita nak bagi murid-murid ni semangat apabila kita mengajar dekat diorang. Okey, aku ulang sekali lagi. Pertama, apa yang nak dilihat ialah cara penyampaian anda. Mampu ke tak membuatkan murid-murid faham dengan kaedah yang digunakan. Kedua, kaedah penyampaian. Nak guna slide ke, nak guna kertas besar ke, apa-apa. Ini kreativiti untuk lagi memudahkan murid tu untuk faham. Yang ketiga, komunikasi dua hala. Bertanya kepada murid walaupun depan korang tak ada murid pun. Tapi acah-acah ada je. Dan yang terakhir, intonasi suara. Kena kuat dan ada turun naik. So, empat-empat perkara ni perlu kena praktis lah. Kena praktis, jangan main-main. Kalau korang betul-betul nak lulus temu duga ni. Fasa ke-6 iaitu memaparkan sijil co-curriculum. Baiklah, apa yang korang kena tunjuk ialah first sijil SPM ataupun slip peperiksaan yang korang dapat masa ambil result tu lah, yang warna putih yang panjang tu. So korang kena tunjuk. Okay, yang ni kena tengok jelas lah. Okay, ambil take time. Contoh aku ada, okay, contoh ibarat ni kertas okay, ni iPad aku, okay, letak macam ni ataupun secara menegak. Okay, take time, pastikan jelas. Okay, macam tu. Dan kemudian korang kena tunjukkan lagi sijil-sijil yang korang sebut masa korang cakap yang korang main bola peringkat kebangsaan, korang berenang peringkat dunia kan, terpulang lah, tu pun kena tunjuk. Yang tu tunjuk bagi jelas. Tunjuk satu-satu. Bagi depan tu nampak nama, kad pengenalan, bukti sijil tu. Itu penting. Okey, yang ni aku peruntukkan masa selama 1 minit 30 saat. Okey. Bila dah siap semua tu, undur sikit ke belakang. Baiklah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesemua masa yang aku bagi tahu tadi tu, InsyaAllah ngam-ngam 8 minit. Kalau lebih pun dalam 3 ke 4 saat je. Kalau kurang pun mungkin 3 ke 4 saat. Kalau korang betul-betul ikut step apa yang aku bagi tahu ni, InsyaAllah video korang tu memang ngam-ngam lah. Aku juga akan sertakan video, full video yang aku buat interview tu. So, kelengkapan temu duga. Pakaian. Macam mana pakaian apa semua. Dengar baik-baik. Kalau boleh tulis lah. Lelaki pakaian formal, baju kemeja, macam ni pun boleh. Dia bebas nak warna apa, cumanya jangan pelik-pelik. Ada apa bunga-bunga, tak payah. Macam ni simple je. Ada logo, lepas tu macam ni simple. Baju ni butang, jangan butang lah, lipat ke bawah. Okay. Kemudian tali leher. Tali leher ni pun bebas warna apa, cumanya jangan terlalu fancy lah. Kalau boleh jangan kecil sangat, dia kena size dia besar sikit. Seluar slack, kalau boleh warna hitam. Kalau tak nak hitam pun, warna kelabu tu pun kurang elok sebenarnya. Kalau boleh, warna hitam lah. Dan tali pinggang. Dan akhir sekali, kasut kulit. Korang tanya, alamak, kasut kulit? Takkan nak pakai kasut dalam rumah? Yes, kena pakai kasut dalam rumah. Nak tak nak, kena pakai. Okay, itu untuk lelaki. Dan untuk perempuan, aku tak banyak nak cakap. Just baju kurung. Baju kurung dan tudung yang bersesuaian. Jangan ada yang pelik-pelik kan. Kain ke sana sini ke. Aku tak tahulah baju kurung tu. Untuk lagi cantik, korang pakai name tag. Name tag tu tak payah buat yang baru. Tak apa. Korang ambil daripada yang sekolah lama kan. Yang ada pin tu. Kalau tak ada, kalau ada duit lebih lah, korang buat dekat kedai satu. Yang tu murah je, dalam RM8 pun korang dah boleh dapatkan tag nama tu. Dan untuk peringatan juga, video ni adalah one shot. Korang tak boleh edit. Once korang dah tekan record, maka masa tu lah dia dah start pengiraan interview korang. So, minta tolong orang lain rekodkan. Jangan korang rekod seorang. Kena ada orang lain tolong. Kalau dia dah record, yes, memang dah start. Sampai 8 minit. Kalau lebih daripada tu, kalau korang masih bercakap lagi, dia dah tak kira markah. Tu sangat penting So memang kena praktis betul-betul. Jangan buat main-main je. Okay, last untuk suara korang. Kalau korang nak dapatkan audio yang lagi jelas, korang boleh beli mikrofon. Macam aku beli mikrofon dalam Shopee. Aku beli tak silap aku RM45 je.
berbaloi lah. Boleh guna macam-macam benda boleh guna. Dan kalau korang berminat, korang boleh beli. Aku ada letakkan link pembelian dekat bawah. Memang sangat membantulah untuk lagi kuat suara korang. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Cumanya bila korang dah habis rekod, korang kena check balik sama ada suara tu jelas ataupun tidak. So untuk video penuh aku akan sediakan juga. Aku doakan yang terbaik untuk korang. InsyaAllah kalau nasib baik kita jumpa. Aku dekat IPG Campus Ilmu Khas. Kalau jumpa nanti tegur lah. Aku rasa itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.